Khabar semua? Wih, tetap nak filter juga. Hi everyone. Okay, Assalamualaikum. Tak yalah. Okay, hari ini kita bersua kembali dekat dalam live IG Nana. Hari ini kita macam biasa kita akan bawakan Ustaz Haslin untuk semua orang, okey? Sebelum ni kita borak-borak dulu sambil tunggu Ustaz Haslin join live Nana lah. Korang dengar tak suara Nana? Dengar? Okey. Kak Nana tak filter pun dah cantik. Allah. Saja je. Abang Roslan Shah. Salam abang. Abang sihat? Background lain lah pula kan. Takkan sama je nanti kan. Korang boring pula. Yang penting sekali ya, duduk rumah pakai baju rambu-ramba. Ada. Senang. Tak dengar ke Kak Nana? Tak dengar? Dengar. Waalaikumsalam. Okey, kita tunggu Ustaz Haslin untuk datang ke IG live Nana. Alhamdulillah, Abang Roslan Shah sihat. Okey. Hari ini kita akan berbincang tentang hati yang tenang. Apakah itu hati yang tenang? Ya. Sebab kita orang pilih tajuk ni kerana dalam keadaan kita sekarang ni kita memang sangat memerlukan ketenangan hati untuk menghadapi semua dugaan yang kita hadapi sekarang lah. Okay. Abang Roslan Shah, of course lah belimbing apa? Sambal belimbing abang the best. Jangan lupa nanti bagi dekat Nana nanti tau. Nak beli. Kak Nana make up ke? Of course lah make up. Make up sikit je lah. Make up sikit-sikit je, sederhana-sederhana je. Okay. Sementara kita tunggu Ustaz Haslin datang ke live IG Nana, kita berbual dulu. Kan, Waalaikumsalam. Sebab hari ni yang Kak Nana buat tadi jadi tak? Oh, Kak Nana buat tadi. Tak jadi ya? How? Sebab dia kita kacau-kacau kan benda tu. Sebab pakai tangan. So tak jadi. Dia jadi colour dia gelap je, tak jadi colour yang coklat cair tu. Nah, tak ada mesin tu. Mesin yang yang untuk masak kek tu kan. Sebab maklumlah rumah ni memang tak pernah masak kek pun. Ya. Okey. Oh, dalgona, ya. Okey. Sebenarnya hari ni kita bertuah lah sebab Ustaz Haslin datang kat dalam live IG Nana ni. Sebab bolehlah kita duet dengan dia lagi Nustan kan. Sebelum dah sampai dah Ustaz Haslin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Ustaz. Sihat Makcik Kia sihat ke? Makcik Kia sihat. Lain okey ke? semua. Nana dengar macam okey. Okey. Alhamdulillah. Lain okey. Alhamdulillah. Okey Ustaz. Alhamdulillah. Ya. So lagu Nustan satu. Oi. Kita ni dia waktu ni kita kena tenang. Oh, kena tenang. Kena tenang. Kena tenang. So memang Nana duduk di rumah lah sekarang
duduk kat rumah lah Ustaz. Dari Dah, pagi Allah, sampai ke insya-Allah. malam aktiviti tu penuh lah. Buat kerja-kerja Nana tak rumah. tahu, Nana tak ada show, Ustaz pun tak ada show juga. Habis semua kena Yelah. berkurung dalam rumah. Semua asatidzah Betul. kita, tuan-tuan guru kita, anak ilim ulama kita pun maka atas arahan semua kena duduk dalam rumah dengan keluarga. Betul, betul. Hmm. Okay Ustaz. Terima kasihlah sebab Ya. Ustaz sudi live IG dengan Nana. Masih banyak. Kerana juga invite Ustaz join pada malam ini. InsyaAllah semoga ada manfaat dalam perbincangan kita pada malam ni insyaAllah. So, Okay. ruang yang ada dalam keadaan PKP ni dah ditambah sampai 14 bulan Ogos ni. InsyaAllah kita 14 peluang Ogos? untuk sorry. 14 April. 14 April. Ya, ya. Silap, sorry. Kita ambil peluang untuk manfaat sesuatu yang baik. Dan saya respect, saya tengok ramai di kalangan sahabat-sahabat kita, sama ada golongan asatidzah, ustaz ataupun artis-artis yang saya tengok dia orang sedang buat macam kita buat sekarang malam ni, iaitu talaqi, belajar Quran. Kemudian Betul. tengok Ustaz Syed Abdul Qadir dengan Harizah Helmi pun baca Quran, ataupun Ustaz Fakhrur UNIC pun Betul. buat program baca Quran. So masya-Allah. Orang kata apa ini marvelous, abang panggil apa nama ni, satu orang kata apa, rahmat sebenarnya, apa yang berlaku dari sebalik COVID-19 ni. Sebab itu setiap benda yang Allah buat ni mungkin pada seseorang itu ada masalah, tapi dari sudut yang lain ada maslahah. Jadi maslahah ini kebaikan, masalah ni dalam bahasa kita ialah problem, permasalahan dan sebagainya. So dalam bab orang kata apa, dalam COVID-19 ni sebenarnya bukan bermakna Allah turunkan musibah, Allah benci kepada umat dia, Allah marah ke tidak, tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu dekat kita bahawasanya apa yang berlaku di atas muka bumi ini supaya kita mengambil peringatan, ambil iktibar. Sebab dalam surah Ar-Rum pun ada sebut, dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zahir keburukan, kerosakan di atas muka bumi ini, sama ada lautan dan daratan, adalah berpunca daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Lalu Allah timpakan musibah supaya mereka ini akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hari ini masya-Allah, saya rasalah kalau orang tu orang yang beriman, maka dia tak perlu bersangka buruk dengan Allah. Sebab dia yakin benda ni sebenarnya ada kebaikan. Memang contoh, walaupun saya seorang ustaz penceramah, orang nampak ada orang awam, mungkin orang umum mungkin nampak ada kelebihan ustaz ni bercakap whatever lah sebagainya. Sama juga anak-anak yang menyanyi pun, orang awam akan nampak, umum akan nampak Nana menyanyinya bagus, dapat saya anugerah lebih kurang. Tetapi di sebalik atau di belakang tapi itu, yang tahu kelemahan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. So ustaz teringat ada kisah apa nama ni, yang bernama Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini orang kata anak dia bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ni adalah seorang tabi'in. Ayahnya adalah merupakan hamba kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, atau panggil Maula Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi Zaid bagi tahu dekat anak ada Abdurrahman, dia kata, wahai anakku, kata dia, kamu tak boleh mengatakan kamu ini adalah orang yang paling baik dalam amalan dan kamu nampak orang lain ni semua tak baik. Sehingga kan dalam bahasa mudah, bila kamu dapati diri kamu dah berada dalam syurga, orang tu duduk dalam neraka, maka kamu barulah mengatakan kamu atau diri kamu adalah orang yang baik. Contoh maksud dia, jangan mudah kita melevelkan apa yang berlaku di luar sana itu adalah merupakan kata orang, ini dia ni punca dia orang lah buat hal.
Ni dia orang nak buat salah. Cuba kalau ikut macam aku ni, berceramah, whatever, semayang bagus, whatever kan. So, saya sendiri dan siapa pun tak boleh mengatakan musibah ni berlaku ni punca kamu punya masalah. Bukan aku. Betul. So, sehinggalah kata apa namanya Zaid bin Aslam kepada anaknya Abdul Rahman, yakni jangan kamu kata kamu adalah yang terbaik, yakni sehinggalah kamu ni masuk dalam syurga dan dia duduk dalam neraka, baru you can orang boleh untuk mengatakan kamu ada yang terbaik. Boleh bercakap macam tu lah. So ya, sebab apa? Sebab benda ni sebenarnya kita ni hati bertertakluk kepada hati kita sendiri. Itu yang paling baik sekali. Sebab tu dalam apa benda sekalipun kita lihat pada hari ini, contoh dia bagaimana arahan daripada pihak pemerintah, pihak kerajaan dan pihak berkuasa supaya semua Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Zaid bagi tahu dekat anak ada Abdul Rahman, dia kata wahai anakku, kata dia, kamu tak boleh mengatakan kamu ini adalah orang yang paling baik dalam amalan dan kamu nampak orang lain ni semua tak baik. Sehingga kan dalam bahasa mudah, bila kamu dapati diri kamu dah berada dalam syurga, orang tu duduk dalam neraka, maka kamu barulah mengatakan kamu atau diri kamu adalah orang yang baik. Contoh maksud dia, jangan mudah kita melevelkan apa yang berlaku di luar sana itu adalah merupakan kata orang, ini dia ni punca dia orang lah buat hal. Ni dia orang lah buat salah. Cuba kalau ikut macam aku ni, berceramah, whatever, semayang bagus, whatever kan. So, saya sendiri dan siapa pun tak boleh mengatakan musibah ni berlaku ni punca kamu punya masalah. Bukan aku. Betul. So, sehinggalah kata apa namanya Zaid bin Aslam kepada anaknya Abdul Rahman, yakni jangan kamu kata kamu adalah yang terbaik, yakni sehinggalah kamu ni masuk dalam syurga dan dia duduk dalam neraka, baru you can orang boleh untuk mengatakan kamu ada yang terbaik. Boleh bercakap macam tu lah. Ya, sebab apa? Sebab benda ni sebenarnya kita ni hati bertertakluk kepada hati kita sendiri. Itu yang paling baik sekali. Sebab tu dalam apa benda sekalipun kita lihat pada hari ini, contoh dia bagaimana arahan daripada pihak pemerintah, pihak kerajaan dan pihak berkuasa supaya semua rakyat jelata kecuali dalam bidang-bidang yang tertentu hendaklah berada di dalam rumah, atau dalam bahasa orang putihnya stay at home, maknanya duduk dalam rumah. So tiba-tiba masih ada lagi yang enggan, yang degil, nak keluar berpoya-poya, nak berkapal, nak apa panggil? Nak sema-sema macam biasa. Betul, macam tak ada apa-apa berlaku. Sebab masalah adalah datang daripada hati mereka tu sendiri. Yang kawan dan motoran dan sebagainya. Sebab itu Nana juga para penonton sekalian, saya teringat dalam sebuah hadis Nabi SAW ada menyebut, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kama qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cantik tidak cantik iman seseorang itu sehinggalah cantiklah ataupun baguslah ataupun luruslah apa yang ada dalam hati dia. Dan tidak lurus, tidak cantik apa yang ada dalam hati dia sehinggalah apa yang dipertuturkannya itu adalah baik dan cantik. Sebab itulah dalam tajuk kita macam Nana, tajuk kita malam ni tentang hati yang tenang, whatever. Hati yang tenang. Yes, hati yang tenang ni maksud dia, benar kalau kita nak bincang memang orang kata agak panjang ataupun kita bincang ni agak nampak simple tajuk ni, tetapi dia punya macam mana cara, macam nak menghalang hati yang tak tenang, whatever tu dia panjang. Kita pun tak boleh panjang-panjang sangat kan. Malam nak tidur dan sebagainya. Betul. Kan. Cuma ginilah. Contoh dia, hati yang tenang ini dalam bahasa Al-Quran ialah dalam bahasa Al-Quran, pertamanya kita kena pegang tentang ada 3 benda. Yang pertamanya namanya ilmu. Ilmu kena ada. Bila ilmu ada, hati pasti akan tenang. Betul tak Nana? Oh, betul.
Ya, bila hati kita ni ada ataupun kita ada ilmu, hati kita tenang. Contoh dalam bahasa mudah, bagaimana kita nak menguraikan sesuatu masalah. Contoh dia. Macam mana kita nak misal itu masalah. Contoh, ada orang yang lemas di dalam laut, lemah dalam sungai. Tetapi kita yang tak ada ilmu, macam mana nak selamatkan dia? Kan? Betul. Contoh dia gitu. Betul. Ya? Contohnya lah. Saya tak boleh pandai-pandai terjun dalam sungai berenang tak pandai. Sebab apa? Sebab pandai berenang tak pandai berenang adalah berdasarkan kepada ilmu. Betul. Yes, maka terjun nak selamat orang lemah dalam keadaan ketenangan. Sebab apa? Sebab backup kita adalah ilmu. Itu satu. Ini contoh dia. Sama juga bila kita angkat seseorang tu nak buat CPR kan, yang pernah pasang mulut tu. Okey, kita angkat dia. Kalau kita tak ada ilmu, maka kita akan buat dalam keadaan CPR tadi yang tak tenang. Kita boleh ke orang suruh hembus, dia sedut mulut kawan tu, terus meninggal si budak yang lemah tadi. Kan? Ini betul sebab Ustaz. Iyalah betul. Ustaz duk sangka CPR tu ialah sedut air keluar daripada perut dia. Rupa-rupanya hembus dalam mulut dia. Ni contoh betul kan? Jadi kalau saya lah hadapi budak ni, bakal mati terus budak tu. Sebab apa? Saya patutnya hembus sebab apa? Sebab nak menyelamatkan orang pun jadi tak tenang because of tak ada ilmu. Itu penting kalau kita nak tenang dalam hidup. Sama juga dalam rumah tangga, sama juga dalam perkahwinan, ada kursus kahwin. Sebab apa? Sebab nak mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga. So how rumah tangga akan happiness, akan bahagia kalau tidak ada ilmu dalam rumah tangga. Kan? Betul. Saya sekarang ni alhamdulillah anak saya dalam 7 orang, isteri saya alhamdulillah semua ada hari ini, masya-Allah. Saya build up my family, how to be happiness dalam rumah tangga ni. Maka saya wajib ada ilmu. Ini asas dia. Sebab tu dalam bahasa mudahnya, dalam kata-kata orang bijaksana, barang siapa nak dunia kena ada ilmu. Barang siapa nak akhirat kena ada ilmu. Siapa nak dunia akhirat kena ada ilmu. Maksud dia dua-dua kena ada ilmu. Jangan kata kita ni semata-mata contoh. Ada orang dia kata apa? Aku ni dunia ni zuhud, dunia ni duit ni hanya dunia mata-mata. Jadi aku ingat aku nak sedekah semua duit aku ke akhirat dan sebagainya. Dia sedekah. Dia sedekah semua sekali. 90% dia sedekah. Tetapi akhirnya umur dia tu masih panjang lagi, contoh dia. Kan? Dia bukan nak mati lagi. Tetapi duit dia menyebabkan dia jadi susah. Menyebabkan anak beranak dia susah. Sebab tu Nabi sendiri pun, dalam hadis Nabi ni ilmu, Nabi sendiri pun bercakap kepada sahabat, kalau nak derma sekalipun, 1/3 itu dah cukup banyak dah. Nabi kata kalau boleh, Nabi kata as-sulus fas-sulusu kasir. Sahabat kata boleh tak kalau 1/3? Nabi kata sulus boleh, tapi itu pun dah banyak, kata Nabi SAW. Nabi kata adalah hadis itu, Nabi kata kamu meninggalkan lebih baik daripada mereka, khairun min ayyatakafafun nas, lebih baik daripada mereka itu bernadah tangan minta derma dekat orang. Maksud dia apa dia? Nak derma pun kena ada ilmu. Ya, nak derma kena ada ilmu. Sebab itu utamanya kalau hati nak tenang mesti ada ilmu. Ni contoh dia. Okey, contoh katalah macam ada orang yang dia dapat anak, dia dapat baby, ya. Line clear ke ni Nana? Okey. Okey kan semua? Semua okey kan? Semua okey kan? Takut okay. Saya bercakap sorang-sorang je. Tak ada, setakat ni okey. Okey lah kan? Okey. Contoh apa nama ni? Oh Nana, saya terlupa nak beritahu Dr. Saraiza daripada Hospital Skedang. Kenal tak? Dr. Sarah. Dr. Sarah. Dia pakar ANT daripada Hospital Skedang di Selangor. Mungkin Nana pernah pergi. Oh. Okey. Dia kisah Selang. Dia pun dah frontliner. Dia bahagian tegak kan. So kali ni dia tak boleh balik rumah, dia di salam kat Nana banyak-banyak sebab dia pernah rawat ustaz dan juga rawat anak ustaz. Okey. Jadi contoh kita sama balik, orang yang dapat anak kan, dapat anak. Contoh, baby lepas besar, lepas dilahirkan, dia akan menangis. Betul atau tidak? Betul.
Bila dia menangis, maka Nabi tanya sahabat, Nabi SAW tanya sahabat, kenapa baby itu menangis? Maka sahabat kata, kami tak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Nabi kata, yang mula-mula menyentuh baby itu adalah syaitan. Dan syaitan itu dibuat daripada api. Itu antara dia kan? Syaitan buat besok, Nabi kata, azankanlah, maka tenanglah anak yang menangis tadi. Ini contoh dia gitu. Kan? So, bila azan, tenang anak. Bagaimana kalau orang yang dapat anak tapi dia tidak ada ilmu? Ini contoh dia. So akhirnya budak tu menangislah, syaitan masuk, syaitan kacau, whatever lah, syaitan baby lah, whatever, apa nama, obosubian, whatever. Sebab bapaknya itu jahil dalam ilmu. So dengan sendirinya automatically anak tadi tidak mendapat ketenangan. Menangis sepanjang masa. Sebab pengalaman Ustaz sendiri, katanya ilmu ni, kita bincang ilmu, hati tenang, kena ada ilmu pertama, iaitu bila anak saudara tu menangis tengah malam, kan, tengok dalam, bagi tahu dekat adik, adik ipar Ustaz waktu itu, dah kencing ke, dia kata, kencing dah basuh dah, pamper basah ke tak, semua okey, perut kembung ke, perut tak kembung, asyik kecut je perutnya, kan, perut kecut tak kembung. Okey, tak apa, mai sini. Maka dengan ilmu yang ada, maka saya baca apa? Saya zikir lebih kurang sikit. Pada tadi saya zikir, La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Habis tu Ustaz baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian Ustaz tangguk. Dalam buayan tu, alhamdulillah, budak tu tenang dan budak tu boleh tidur sampai ke pagi besok tanpa ganggu anak